Tak pernah dia doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampus. Mana ada? Tak ada doa untuk semua. Betul tak? Ha? Tapi kemelampauan tu kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini channel ini sudah bertambah 1000 subscriber. Sesuai dengan janji saya, apabila channel ini bertambah 1000 subscribe, maka saya akan kirimkan Fatihah kepada semua keluarga yang mensubscribe channel ini ataupun yang biasa menonton ini, yang sudah meninggal, baik itu kakeknya, neneknya, orang tuanya, ayah, ibunya, saudaranya, pokoknya semua keluarga yang mensubscribe channel ini dan yang biasa menonton channel ini, saya doakan dan saya akan kirimkan Fatihah, semoga kelak di akhirat nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga besarnya yang masih hidup di dunia ini. Ala hadhihi niyah wa kullu niyati sholihah wa bi syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Itulah tadi pembacaan suratul Fatihah sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda semua yang sudah mensubscribe channel ini ataupun yang biasa menonton channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini program Ngaji Bareng akan diisi oleh Ustadz favorit saya di Malaysia ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Bagi teman-teman yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya Cak Ope, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dengan izin Allah dapat kita jumpa malam ini walaupun dalam keadaan yang biasa-biasalah kan. Sederhana, tapi yang pentingnya datang ke majlis ilmu tu, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41 yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita boleh tengok macam mana pelbagai tanda-tanda yang pelik-pelik dah datang, dah datang. Dan sekarang ni kita berada di dalam satu keadaan yang sangat, orang kata apa? Sangat pelik, tuan-tuan. Sangat pelik, yang mana macam-macam perangai pelik berlaku. Itu tanda-tanda nak kiamat tu kan. Semua orang tahu dah tu, cuma dia tak nak sebut je. Kan? Ada yang sebut tu pun sebutlah kan, tapi dalam hati kita menyedari bahawa betapa dekatnya kita dengan kiamat. Kiamat kecil lebih lagi dekatlah kan. Kiamat kecil lebih dekat. Nyawa ni sekejap je. Hikmahnya bila Allah Taala datangkan wabak COVID-19 itu, nyawa manusia ni sangat pendek. Kena jangkit dia ada 14 hari je dia punya deadline. Sama ada dia boleh survive ke tak boleh survive. 14 hari je. Kan? Yang silap-silap ada yang kena esok tu padam. Selesai, kan? Dan macam-macam petanda diberikan.
Tapi manusia masih lagi Allah Ta'ala nampakkan dekat kita perangai-perangai manusia yang pelik-pelik. Sebab kalau kita tengok dalam ayat ni timbulnya kerosakan dan bencana disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Allah Ta'ala sebut. Kan? Kalau kita tengok dalam perbuatan maksiat itu sendiri pun dah banyak berlaku, kan? Dan sentiasa berubah dalam mengikut peredaran zaman. Dulu mungkin funfair, dulu mungkin konsert pop ye kan, dulu setakat tu lah. Tapi hari ini semuanya dijenamakan, semua diberikan dalam bentuk yang sangat eksklusif, malahan dibuat sambutan besar-besaran. Dia menangis mengalirkan air mata bila dia dapat anugerah pelakon terbaik, dapat anugerah persembahan terbaik, walaupun persembahan itu tak menutup aurat, walaupun persembahan itu agak mencolok mata dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu keadaannya. Kalau kita renungkan balik sebelum datangnya COVID-19, cuba kita ingat balik, sebelum COVID-19 datang, banyak dah benda-benda berlaku. Tanda-tanda kiamat yang dah kita nampak apa dia? Antaranya seorang ibu melahirkan tuan dia sendiri. Mana mak tu jadi hamba dekat anak-anak berapa banyak jadi. Anak-anak pula sound mak dia, dah bagi gaji RM500, cukup lah. Mak jagalah anak saya tu. Berapa banyak jadi. Sedangkan tu bukan tanggungjawab mak dia. Apa beza mak dia dengan orang gaji? Apa beza mak dia dengan pengasuh yang dihantar tu? Kan? Jadi tu antara benda. Tu belum cerita orang hina Allah. Belum mau cerita orang hina agama. Secara terang-terangan malahan mendapat tempat yang baik di sisi masyarakat pula. Ada orang menghina agama, orang cakap mimpi Nabi Ibrahim, mimpi setan. Ingat tak cerita tu? Ingat tak? Adalah satu, saya tak sebut nama dia lah, tahu orang mana, Afrika orang mana tak tahulah. Tapi dia sebut macam tu lah, mimpi Nabi Ibrahim, mimpi setan tu. Orang yang tu dia tak baca sejarah sampai habis lah, dia tak baca sejarah Islam sampai habis tu, dia tak baca lah sejarah Nabi Ibrahim. Kalau dia baca sampai habis mungkin dia takkan cakap macam tu. Peristiwa korban baru je lagi kan, kita tengok macam mana kan, melampau. Manusia ni melampau. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar ayat 53, nanti tuan-tuan balik cuba tengok surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala beritahu, kul ya ibadiyallazina asrafu. Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Asrafu tu maksudnya melampaui batas. Allah Ta'ala beritahu, na asrafu ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tak sebut melampaui batas pada orang lain, pada diri mereka sendiri. Berapa ramai orang yang buat mak dia, akhirnya bila mak dia dah tak ada, dia menyesal. Pada diri dia sendiri, bukan orang lain. Dia makan duit yang tak betul, kan? Melampaui batas. Hari ni duit surau dengan duit masjid buat main. Pembinaan madrasah kata, nak buat kompleks pembinaan 3 tingkat. Hangui duit tu, tak mana pergi Yang konon tipu tu masuk yang bercakap ni. Ya, konon konon nak sedekah niat nama arwah abah. Oh ya boleh letak nama arwah abah saya. Oh ni letak nama arwah atuk saya. Boleh dia kata. Bagilah berapa kita boleh bagi. Jadi di Malaysia juga sama ya, banyak orang yang membuat tipu daya masalah amal-amal masjid, musola, madrasah dan sebagainya ya. Di sini juga banyak, Masya Allah, nggak tahu mau cakap apa ketika hal yang seperti itu terjadi. Sehingga jujur kadang saya itu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan madrasah dan sebagainya, kan di sini biasanya ada orang yang datang bawa proposal itu kan, ini sumbangan masjid. Kadang mungkin saya lagi kotor ya, saya ini beneran apa enggak ya, ini tipu apa enggak ya. Jadi saya kadang mikirnya seperti itu. Cuma hati saya itu diperangi, wes dah. Yang penting kalau saya mampu bersedekah, saya akan kasih seperti itu. Masalah ini tipu, masalah ini bodoh apa, membohongi saya, terserah. Yang penting bukan saya pelakunya. Yang penting tugas saya hanya memberikan sedekah, memberikan amal untuk akhirat nanti. Masalah itu saya ditipu atau tidak bukan urusan saya. Jadi untuk untuk mengendalikan rasa
curiga, rasa apa, itu saya mempunyai prinsip seperti itu. Kalau teman-teman gimana? Soalnya kan banyak pendapat-pendapat ya, ini jangan dikasih, itu apa, penipuan, itu enggak apa ya, enggak jujur dan lain sebagainya. Cuma ketika seperti itu saya tuh mikir, nanti kalau saya mikir seperti ini terus kapan saya sedekahnya, kan seperti itu. Jadi lebih baik kalau saya sendiri ya, yang lebih baik kalau saya mampu bersedekah untuk masjid, untuk madrasah dan lain sebagainya, kalau saya mampu akan saya kasih. Masalah itu penipuan atau tidak bukan urusan saya, urusan dia sama Allah, itu aja. Mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain, silakan komentar di bawah ini ya. Salah saya tuan-tuan, satu tiang pun tak naik kan? Atas nama agama, betul ni? Melampau tak? Melampau kan? Kalau kamu bersedekah, kalau kamu memberikan sumbangan, kamu bagi sedekah kepada orang secara terang-terangan, maka itu baik bagi kamu kalau dibawa contoh yang baik. Kalau buat sembunyi-sembunyi pun baik bagi kamu. Sungguhnya Allah sangat mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan secara mendalam. Mana dalam hati kita Allah Ta'ala aja tahu. Makna kalau bagi sedekah, niat supaya orang lain pun bagi sedekah, benda tu tak salah. Jadi kenapa kita nak ambil alih kerja Allah Ta'ala? Itu tak ikhlas tu. Mana kita tahu? Dia niat dia tunjuk, mungkinlah dia tunjuk gambar dia bagi tu, mungkinlah kita sangka baiklah tuan-tuan. Ya, betul. Tapi kalau dah siap cakap, saya rasa saya paling banyak sekali sumbang kat taman ni, tu tak ada tuan-tuan. Memang out lah tu kan. Jadi itu sebab dia cakap tadi, qul ya ibadiyallazi, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Tukar Argentina tuan-tuan dan puan buat operation, buat live tunjuk kat masyarakat. Tuan-tuan fikirlah, apa dah jadi? Kan? Tu sebab cerita melampaui batas. Duit salah guna berapa banyak. Tunjukkan maksiat tu terang-terangan. Ada jumpa iklan elektronik, anda mencari teman wanita, sila hubungi, tekan link. Bayangkan tu, secara terbuka, papan elektronik buat iklan. Bayangkan. Apa sebab? Melampaui batas. Manusia memang macam tu. Kalau buat jahat, tahu betul lah. Tu sebab kalau kita tengok tu kan, dahsyat-dahsyat. Anak menyembelih mak berapa banyak berlaku sebab pengaruh dadah. Tak kira lah sebab pengaruh dadah dan sebagainya. Melampaui batas tak? Melampaui batas. Orang baik kubur je tengok, baik kubur macam mana. Siap tempek duduk. Siap ada rak kitab Yasin untuk keluarga dia. Melampaui tak? Melampaui batas. Jadi apa masalah dengan kita ni sekarang tuan-tuan sekalian? Tapi Allah Ta'ala bagi tahu dalam tu, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Allah Ta'ala bagi remedy dalam bahasa undang-undang tu. Allah bagi peluang, jalan keluar kat kita dalam ayat yang sama. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Allah Ta'ala sambung, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Tu Allah Ta'ala sebut. Dengan tahap jahat, dengan tahap kita banyak salah tuan-tuan sekalian. Nabi sebut kita banyak dosa. Sebagai manusia, manusia ini adalah seorang yang melakukan dosa. Nabi sebut dah. Kita takkan lari pada baik salah. Sungguhnya manusia itu adalah berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Selagi mana nyawa tak sampai kat sini tuan-tuan, ada peluang. Selagi mana datang ke surau ni ada peluang. Kok matilah kat surau tengah dengan ceramah, pap tumbang, ada harapan. Sebab datang surau. Marah surau tak buka, masjid tak buka, geng-geng yang tak pergi masjid. Itu yang kita heran tu. Tak, betul ni cerita kat Seremban ni tuan-tuan, kat Seremban, dekat Johor yang kita tanya. Ingat tak waktu mula-mula dia buka dulu waktu PKPB tu. Ada setengah masjid di Negeri Sembilan dan juga di Johor dan juga Melaka, tak silap saya. Ada yang walk in, tapi di Melaka dan di Negeri Sembilan kebanyakannya dia buka, siapa yang nak masuk kena register online, first come first serve. Siapa yang lulus boleh datang. Pap lulus, dia tunjuk dalam Facebook, alhamdulillah dapat kembali ke rumah Allah minggu ni. Tak datang tuan-tuan. Tunjuk kat Facebook nak jadi champion, kononnya dia dah pergi masjid, tapi tak pergi. Faham tak ni? Tak faham saya cakap tak pergi. Kalau tak faham tak pergilah. Kan? Tak pergi tuan-tuan. Saya bukan cakap Negeri Sembilan, Melaka semua macam tu. Sebab setiap masjid menunjukkan lebih daripada 100 orang yang dah lulus tapi tak datang. Apa hukum? Berdosa tak? Berdosa sebab dia dah lulus, dia ambil hak orang.
Tapi dia tak pergi dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa. Tu cerita dia. Semenjak ada media sosial, ramai orang menganggap media sosial ni untuk tunjuk ke orang kebahagiaan dia. Orang yang beryoyo tunjuk kebahagiaan dia dalam Facebook tu, dia tak bahagia, tuan-tuan. Percaya cakap saya? Wah, terima kasih lah. Kau lah segala-galanya. Oh, mak tunjuk kan. Ada berlaku, tuan-tuan, sekarang. Tunjuk bunga, tunjuk handphone. Alhamdulillah. Terima kasih kepada suami tersayang kerana menghadiahkan telefon bimbit ini dan juga bunga. Oh, mak. Orang pun biasalah komen kita, untunglah. Bila nak belanja tu? Tahniah lah. Rupa-rupa handphone dengan bunga balik sendiri. Tak, ini hakikat hari ni berlaku. Manusia ni melampau sampai tahap tu. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak tunjuk ke orang. Pura-pura bahagia. Ada orang malahan, ada orang sanggup buat fake account. Punya gila orang Malaysia ni sekarang ni. Buat fake account untuk puji diri sendiri. Untunglah cantik bunga awak. Awak ni pun nampak cantik lah. Puji diri sendiri. Keluar, masuk profil yang lain, puji diri sendiri. Gila tak gila, tuan-tuan? Kira macam contoh imam lah malam ni, dia imam jadi imam, lepas tu dia buat satu fake account, lepas tu dia lah komen, sadap sawi imam malam ni. Macam tu lah contoh contoh lah. Tapi imam tak buat dah. Ni saya kata tak, sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahap kegilaan manusia hari ni dah polik-polik. Tu sebab kita kena capek dekat dengan Allah Ta'ala. Corona ni Allah tagur kita supaya kita dapat balik semula kepada Allah. Tu sebenarnya. Bayangkan tahun ni kan tak merasa, tuan-tuan, 2 kali raya tak rasa. Raya puasa dengan raya korban. Oh, tak merasa kan? Semuanya rigid ni, tak boleh, tu tak boleh, tak boleh. Nampak macam mana kes tinggi? Tuan-tuan, seminggu sebelum puasa, sahabat di Melbourne, Samsul buat kan kawan orang putih ya. Tak adalah, kebetulan kat Melbourne, dia cakap apa? Saya tanya macam mana kes kat sana, sebab kebetulan 3 tahun lepas saya ceramah kat sana. Jadi sepatutnya bulan 3 tahun lepas saya kena pergi lagi, tapi sebab Covid tak jadi pergi. So saya tanya macam mana keadaan di Melbourne. Masa tu seminggu sebelum puasa. Apa jawab dia? Hei, teruk sekarang kita orang dekat Australia ni tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh, tuan-tuan. Langsung lockdown 5 hari. Saya pun nak jawab apa? Saya jawab lah, kita orang 5-6 ribu okey lah. Apa kita nak jawab? Apa yang nak jawab, tuan-tuan? Kan? Tapi itu hakikat dia, level kita tu. Cara kita fikir tu melampau. Kadang tu lah dia. Kerosakan demi kerosakan terus buat. Faham kita marah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat di media sosial. Tak kisahlah Facebook ke, Instagram ke. Bila sebut melampaui batas, tuan-tuan tengok komen yang dikeluarkan. Cuba tengok. Tak kira lah siapa. Kek surau elok soalnya, apa zikir je lah. Bila menaip komen, kepala bapak semua keluar. Betul tak? Soalan yang patut kita tanya. Kalau tengok nama Melayu beragama Islam, kalau kita tanya ni lah, satu soalan yang tanya dia. Nak tanya kau satu soalan ni. Nabi aja tak cakap macam ni, cakap. Yang saya cakap kalau kepala bapak tu kira elok lagi tu. Ada yang teruk lah. Mencarut-carut, maki hamun. Saya kata apa masalah kita ni? Adakah mendatangkan pahala? Adakah jadi lebih baik? Tak. Adab, tuan-tuan, kena jaga adab ni. Tu sebabnya kita cakap masyarakat kita ni satu masalah adab. Dengan orang tua tak ada, dengan orang lain tak hormat, dengan jiran sebelah tak hormat. Tu sebab Nabi sebut, nak ukur tahap keimanan seseorang tu, tengok dia dengan jiran macam mana. Kalau kat Taman Serai Maju ni, dia tak ngam dengan jiran dia, tanya balik keimanan dia. Macam tu ya. Elok lah. Elok lah Cina tu kan. Cina tu pula tegur, apa khabar? Lama tak nampak. Dia lah elok. Kan? Saya tadi pergi rumah pak saudara saya, Taman Serai Murni. Saya hantar barang kan. Dah hantar barang, tak masuk lah hantar barang kan. Cina depan rumah tu boleh tegur, lama tak nampak. Wah, selalu betul aku datang sini cakap tu. Nampak? Situ betul tuan-tuan. Ya. Nah, kadang-kadang kita, sikap kita. Tu sebab cakap tadi. Ya, menjadikan kita ni jadi makin masalah, makin masalah. Tu sebab tuan-tuan, selagi mana tu sebab saya kata, selagi ada surau, selagi ada masjid, dan ada orang makmurkan surau dan masjid tu, maka bersyukurlah penduduk tempat tu. Sebab imam
Imam doa banyak, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Tak pernah dia doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampus, mana ada? Tak ada doa untuk semua. Betul tak? Ha? Tapi kemelampauan tu kita tengok. Kita takut tuan-tuan. Takut. Contoh kes bunuh diri. Cuba tengok kes bunuh diri. Tuan-tuan tahu tak kes bunuh diri tahun lepas berapa? Tahun 2020 kes bunuh diri 266 kes. 266 kes. Tahun ini setakat bulan 5 dah 53 kes bunuh diri, tidak termasuk 19 kes cubaan bunuh diri. Itu yang dilaporkan. Tapi majoriti kes melibatkan orang Melayu beragama Islam. Cuba fikir. Apa sudah jadi? Tu soalan orang tanya. Apa sudah jadi? Nak katakan bergaduh nak pergi surau tadi, ramai bergaduh pergi surau, bergaduh masjid, pergi bunuh diri ramai ya. Apa sebab? Sebab kita terlupa. Itu sebab tuan-tuan, kita kena tengok balik apa pesan Nabi. Itu ya. Bila berlaku satu masalah, tengok Nabi pesan apa? Ada masalah, Nabi pesan apa? Sebab Nabi dah cakap dalam khutbah terakhir Nabi, waktu aku tak ada, besok aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan kalau kalian berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan Sunnahku. Berlaku wabak, apa nak buat ni? Corona ni, apa nak buat? Nabi dah beritahu tak? Ada, Nabi dah pesan dah. Nabi pesan apa? Jangan kamu pergi ke kawasan wabak dan tinggalkan kawasan wabak. Ha? Dah beritahu. Tapi orang yang tak ada essential ni macam mana? Tuan-tuan, ini keadaan yang kita kena tengok. Tu sebab Allah Ta'ala sebut, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala sambung lagi ke ayat tu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kerana Allah nak hapuskan dosa-dosa kamu kesemuanya. Allahu Akbar. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak hapuskan, nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pesanan untuk kita. Tu sebabnya bila dah berlaku wabak ni, kes makin banyak, kita janganlah apa tuan-tuan. Kita kena balik kepada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolonglah negeri-negeri yang tak boleh ni. Yang tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Doa banyak-banyak. Tadi imam pun doa, angkatlah wabak ni, angkatlah. Dia tak cakap tolong angkat wabak daripada taman perumahan ni je, tak ada. Imam doa untuk semua tadi. Tolong doakan sahabat-sahabat kita yang tahu. Sabah pernah tahu tuan-tuan. Alhamdulillah kes dia dah turun. Kan? Perak sebelah Selangor, tuan-tuan tengok Selangor admin. Selangor tak pernah turun tuan-tuan, champion. Tak ada, sebab dia industri tuan-tuan. Bayangkan kes makin teruk. Jadi apa kita buat? Balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Allah Ta'ala ni nak ampunkan dosa kita. Bukan kita makin jauh daripada Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Hari ni kalau kita tengok orang, salah satu saya baru-baru ni saya berbual dengan ada satu grup ni berbincang tentang kes COVID ni lah. Seorang sahabat kita duduk di United Kingdom. Lebih kurang saya berbual ni 2 minggu lepas. Kes baru di sana 40,000 lebih kes sehari. Tapi dia orang dah tak pakai mask dah, dia keluar macam biasa. Kedai buka macam biasa. Tapi dengan sekatan sikit-sikit adalah SOP adalah, tapi dia orang keluar macam biasa dah. Puncanya lebih 90% masyarakat dia telah divaksinkan. Itu sebab tuan-tuan, rupa-rupa ramai pula yang penakut vaksin ni tuan-tuan. Lepas tu macam-macam baca ada babi lah. Mufti, majlis fatwa, nak khabar harus. Dia pun dah kaji, tak ada unsur-unsur. Yang kau membabikan benda tu kenapa? Heran betul tuan-tuan. Saya senang ya tuan-tuan. Saya ni ilmu tak ada tinggi benar. Tapi kalau ada mufti khabar macam tu, majlis fatwa dah cakap boleh. Hukumnya wajib dan harus. Dia kata. Hukumnya wajib dan harus. Harus ambil sebab dalam tu tak ada unsur-unsur yang meragukan. Dia dah kaji tuan-tuan sebelum keluarkan istimbat hukum dia tu. Dia dah kaji dah. Wajib tu lah macam mana? Wajib tu berdasarkan macam mana hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu melebihi diri kamu sendiri. Tu Nabi dah beritahu.
Yalah, tak ambil vaksin nyusahkan orang, tuan-tuan. Ni dah lah dia tak ambil vaksin, dia berubah vaksin, dihasut pula orang lain jangan ambil vaksin. Itu dia khabar, alah orang tak ambil vaksin mati. Sampai ajal matilah. Jangan salahkan itu. Dia sebab sistem daya tahan badan. Tuan-tuan faham tak vaksin ni apa? Oh, dia cakap vaksin ni dia ada campuran bakteria yang menyebab bertindak balas pada badan, menyebabkan sistem badan lumpuh dan akhirnya mati. Saya dengar pun comel, tuan-tuan. Saya tanya, kau makin kelulusan kau belajar apa? Di Pulau Landscape. Macam mana? Kau kelulusan apa yang kau cerita ni? Dan belajar kat kedai kopi dia. Tak ada, tuan-tuan. Saya bukan menghina orang yang tak ada pendidikan. Tidak. Tapi kita kalau nak buat keputusan, nak cakap, tanya orang yang pandai. Rupa-rupa vaksin ni antigen, tuan-tuan. Untuk dibawa, untuk ditambah kepada sistem imuniti, daya tahan badan kita melawan penyakit. Itu aja. Tambah aksesori. Dulu ingat tak masa sekolah ambil BCG makin. Darjah 2 masih BCG, darjah 6 tengok timbul tak timbul, timbul tak timbul. Bangga dia bila timbul, berlokok bahu tu. Bangga rasa. Kan? Lebih kurang macam tu lah, kita kena tambah antibody badan. Dia lebih kurang, tuan-tuan beli kereta. Kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Itu beza dia. Beli kereta ni ada ompek airbag. Saya nak tanya, accident tak kereta tu? Boleh accident tak? Accident. Cuma tinggal lagi toruk tak toruk je. Orang yang kalau dia naik kereta yang tak ada airbag, kemungkinan besar toruk. Faham tak, tuan-tuan? Faham tak? Angguk saya tahulah. Sebab dah tak nampak tutup dengan emas ni, tak nampak. Tu saya tanya, faham tak? Okey, faham. Alhamdulillah. Tu sebab tuan-tuan, balik, tuan-tuan. Balik. Allah Ta'ala dah bagi peringatan ni dengan baik. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kembali kita kepada Allah. Ingat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Taala beritahu apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kalau kita tengok Allah Taala bagi peluang banyak kat kita, tuan-tuan. Macam hari ni kan kita dapat peluang datang majlis ilmu. Dan orang tanya macam mana cara kita ni? Macam mana kita nak menyelesaikan satu ya? Berhenti kita buat kerja-kerja yang menampakkan keburukan akhlak kita. Berhenti buat kerja yang keburukan akhlak. Contohnya, robot apa? Robot perempuan, robot lelaki, buruk akhlak, tuan-tuan. Yang kedua, robot kuasa, buruk akhlak, tuan-tuan. Orang nampak pula tu sekarang ni. Saya ingat waktu sekolah makin nak tengok parlimen yang baling-baling kursi ni Taiwan ni. Betul tak? Kan dulu kan siap kalau berita jap kalau berita. Tapi siapa sangka? Saya ingat berhentilah buat live tu. Malulah, tuan-tuan. Not up to our standard. Macam itulah ayat dalam bahasa orang Serai Maju cakap. Kan? Not up to our standard. Baik tak payah buat live macam tu, tuan-tuan. Tak tahulah bincang apa kan. Tapi itu satu. Kalau kita tengok tu kuasa. Ketiga, harta. Teruk, tuan-tuan. Dah disebut dah manusia berlumba-lumba mencari harta dan mereka tak rasa cukup. Salah satu tanda hari kiamat, tuan-tuan, adalah orang berlumba menyebut harta dan harta tu tidak ada nilai pada dia. Malahan dalam tu dia sebut wala diberi 100 dinar, dia kata, "Halah 100 dinar apa tu?" Sekarang dah ramai nak cakap macam tu. 100 pebando kan? Nak beli apa? Bersyukur ya. Bagi sumbangan, tuan-tuan, orang miskin. Bagi sumbangan, Pak. Ni adalah sikit sumbangan. Takat RM50 tak payahlah. Dia cakap tu. Nak tunjuk kan. Orang sekarang tu tanda-tanda hari kiamat dah rokek. Tu sebabnya adab ni kita kena balik pada adab. Adab kita hormat orang tua, hormat guru-guru, hormat ulama. Hari ni balun ulama macam mana? Saya tak termasuklah dalam kategori tu. Kategori penceramah biasa, tuan-tuan. Orang hasut, saya tak kisah. Orang nak balun, saya balun lah. Saya debat, tahulah saya jawab. Tapi orang tu dia balun semacam ya. Mufti tak mufti, tuan-tuan tengok dia balun macam mana. Siap dia buat karikatur tu. Dia buat gambar, letak gambar binatang apa benda tu. Dan ada pula orang Melayu Islam yang sokong tu. Tuan, pelik kan. Kan? Tu sebabnya Allah Ta'ala datang ni nak ingatkan kita. Ingatkan kita. Tahu tak kalau bab adab ni, cuba tengok Imam Malik. Imam Malik lah. Kan? Dia beritahu apa? Biar dia ilmu sikit.
Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tu Imam Malik cakap tu. Macam kita lah dulu kat kampung nampak perempuan berkonan botu, kita tengok budak tu elok, dia hormat orang tua. Anak siapa? Dia tak tanya dia belajar universiti mana dah. Dia anak siapa? Betul tak? Yeah. Orang tu pangkat tinggi, jawatan CEO, syarikat-syarikat GLC. Jumpa dengan orang tak hormat, tuan-tuan. Orang rasa boleh respect dia tak? Tak ada, tuan-tuan. Datang orang hina orang. Tolong ni, kau buat ni, kau tepi sikit, aku tak boleh tengok lah muka kau. Rasa-rasa orang hormat tak ada, tak ada. Adab juga cerita. Imam Ibnu Qasim mengabdikan diri. Dia merupakan anak murid senior kepada Imam Malik. Dia belajar dengan Imam Malik 20 tahun. 20 tahun belajar dengan Imam Malik, 18 tahun untuk adab aja. 2 tahun lagi baru belajar ilmu. Bayang tu. Dan apa kata Imam Ibn Qasim? Kalau seluruh waktu belajar adab pun aku tak kisah. Sebab tak cukup rasa. Nampak tak? Tu sebab kalau saya ceramah, tuan-tuan pergilah kat sekolah-sekolah pondok. Bila ceramah ke pondok, sogan dengan budak-budak. Dia salam cium tangan kita ni. Habis betul, dia balik-balik tangan kita ni. Cop. Mumak bau jangan cakap lah, tuan-tuan. Dah berlumur-lumur bau tu kan. Tapi nak bagi tahu adab sebenarnya. Berobot orang dulu berobot nak ambil nak ambil kasut, nak ambil selipar guru tu nak letak kat kaki dia. Kenapa? Ni nasib baik saya tak minum ni. Ni kalau ada lebih ni berobot ni. Ni contoh. Tak biasa berlaku lah. Tu sebab tak tuang tu, tak nak orang berebut. Iya, tuan-tuan. Imam Malik cakap macam tu. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, dia nampak Ibnu Abbas. Dia nampak Ibnu Abbas nak naik kenderaan. Ubay bin Ka'ab nampak Ibnu Abbas tu. Dia tengah tunggu kenderaan, dia bawa kenderaan dia. Saya tak dapat pula kisah tu unta ke kuda, tapi kenderaan lah. Dia bawa kenderaan kuda ke unta tu. Kemudian dia suruh Imam Ibnu Abbas naik. Kau naiklah. Naik tak apa. Bila dia naik, ingatkan Ubay bin Ka'ab naik sama. Ubay bin Ka'ab tak naik. Imam Ibn Abbas tak naik, Ubay bin Ka'ab yang naik. Bila Ubay bin Ka'ab naik, Imam Ibn Abbas ikut je daripada belakang. Lah, kenapa kau macam tu? Apa sebab kau tak naik sekali? Beginilah caranya Rasulullah mengajar kami menghormati ulama kami. Nampak tu? Tu yang dia hormat tu. Tu sebab biasanya kalau penceramah datang, dia dah fikir dah nak bawa dia makan kat mana. Kan? Contoh. Ya, saya tak bagi maksud apa-apa ya, ni contoh. Dia dah fikir dah. Contoh. Iya, tu sebab tuan-tuan, memang tak salah tuan. Tempat duduk dia kita siapkan sebenarnya. Kadang dia pun tak nak. Kan? Tapi kita ni memuliakan dia. Lepas tu bila sampai ke satu tempat, Ubay bin Ka'ab turun, dia salam Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas ni saudara sepupu dengan Nabi. Dia salam cium tangan Imam Ibn Abbas. Dia kata, kenapa ni pula? Inilah cara Rasulullah pula ajar aku untuk menghormati keluarga darah daging Rasulullah. Nampak? Hormat. Imam Syafi'i nak berguru dengan Imam Malik. Dia pergi ke rumah Imam Malik. Dia kata, Assalamualaikum. Datanglah pembantu Imam Malik. Ada apa? Budak ni datang. Dia tanya, apa hal kau ni? Ni saya terjemahkan balik lah. Tak macam tu cakap dah. Pemburak cakap Negeri Sembilan apa ya? Betul kan? Dia kata, apa hal ni? Aku nak berguru dengan Imam Malik. Boleh tak kau bagi tahu kat dia? Maka masuklah dia ke dalam, jumpa dengan Imam Malik. Wahai Imam Malik, ada seorang budak kat luar tu je nak berguru dengan kau. Dekat situ nak beritahu, kita nak berguru dengan orang, kau nak beritahu. Tu mak ayah dulu-dulu, anak nak mengaji, dia pergi bawa anak tu atau bapak pergi jumpa lu guru tu. Saya nak hantar anak saya boleh. Hari ni cuba tengok, surau buat kelas mengaji. Tertonggok budak tu datang. Kau ni nak siapa? Ayah suruh datanglah tu. Kita pun tak tahu dia nak siapa sekarang. Imam Syafi'i dia datang sini dan dia menyerah diri dia cakap, aku ingin berguru dengan Imam Malik, boleh tak bagi tahu dia? Imam Malik cakap, kau tolong bagi tahu kat orang tu, kat budak tu, cakap dengan dia suruh dia baca dulu kitab Muwatta' aku tu. Tuan-tuan, kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang sebelum ni dihimpun. Memang dah ada di kitab Muwatta' dulu, tapi Imam Malik susun balik kitab Muwatta', kitab Muwatta' ni, dalam tu disusun balik lebih 3,000 hadis-hadis Nabi dikumpul dalam tu. Kau beritahu budak tu suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu.
Sampai kat budak tu, macam ni Imam Malik dah pesan dia, aku dah cakap dengan dia tadi, dia pesan suruh kau baca dulu kitab Muwatta' tu. Imam Syafi'i jawab, tolong beritahu pada Imam Malik, kitab Muwatta' tu ada dalam kepala aku. Imam Syafi'i dah hafal. Tuan-tuan tahu tak tebal ni kitab Muwatta' tu berapa tebal? Tebal dia antara 5 ke 7 kali Quran. Imam Syafi'i dah hafal. Keluarlah Imam Malik bila dengar, dia hafal. Keluar Imam Malik jumpa budak tu. Biar betik kata kan. Cakap orang sekarang lah kata kan. Biar betul. Betul kan? Betul. Semua dalam kepala aku kata. Kenapa Imam Syafi'i ni banyak hafal? Sebab dia orang susah. Bayangkan dia susah, tapi dia ni dia akan hafal benda tu supaya senang. Dia nak tulis tak ada topik, dia hafal. Pernah satu ketika Imam Malik mengajar Imam Syafi'i macam ni. Imam Malik macam nampak main-main pula Syafi'i ni. Kau buat apa tu? Dia cakap, tak, demi Allah, aku tak ada duit nak beli kitab, nak beli pen. Aku tulis dengan Elio aku. Dia tulis ke tangan tu, hafal tau. Tuan-tuan, dia tulis kat Elio, pakai Elio nak tengok. Ingat tak ingat? Memang tak ada tuan-tuan. Habis selesai lah, balik kan tidur. Tak ada, dia cakap dalam tadi, tak pasal apa kan, macam tu kan. Kemudian Imam Syafi'i dia try lah. Cuba kau baca muka surat ni, sama. Cuba baca muka surat ni, sebiji. Baca muka surat ni, sejibi. Sebijan, sama. Untuk pengetahuan semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran tu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Itulah hebatnya Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Malik, Imam Syafi'i pernah satu malam dia payah. Imam Syafi'i ni kalau dia buka kitab, kalau dia hafal muka surat ni, dia akan tutup muka suratnya. Dia takut bercampur. Hafal muka surat ni pula, tutup pula sebelahnya. Satu malam tu payah pula nak hafal. Aduh, macam mana? Apa hal susah nak ingat ni? Dia tanya mak dia. Baru dia ingat, mak tadi kan makan daging, mana mak beli daging? Dia siasat mana mak beli daging. Kat pasar tu, kat gerai tu, kau pergi lah cari orang tu. Orang tu macam mana, pergi cari. Jumpa orang tu tanya, mana kau ke daging yang kau jual ni, kau ambil mana? Ada orang tua bolo. Pergi cari orang tu. Akhirnya ibu dapat jawapan. Rupanya kambing yang orang tu bolo makan rumput dekat bukan kawasan dia. Tu sebab Imam Syafi'i payah nak hafal. Kita lagi lah tuan-tuan, daging kotak, tak mana kambing ni pun tak tahu. Kan? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak tekankan ni bab adab. Tu sebab dia sebut kan, bab adab ni bukan main-main. Penting. Masyarakat kita ni makin tak beradab. Tak ada adab. Kecuali orang sini lah. Orang sini okey, tempat lain. Kau nak cover tuan-tuan, kan tak panggil lagi kan. Yalah tuan-tuan. Tu sebab pantun ni 9 dia sebut, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada, kayak kata Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Apa sebab? Orang bawa sirih tu bukan nak sadap pun makan sirih tu tuan-tuan. Tapi dia adab dan budi bahasa nak bercerita tu. Orang dulu adalah silat itu. Bukan main tauhid serampuh ya. Bunga dulu. Cerita-cerita kendian. Kan? Kalau nak mencari pokok berbuah, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Nampak tu? Main tubuh sikit pantun adat bagi tu. Tu adab tu. Perak ke, Melaka ke, Johor ke, Terengganu ke, semua ada adabnya kan. Ya tuan-tuan. Tu sebab saya tengok contoh lah kan, macam dalam sidang parlimen tu, apalah salah contoh pemimpin. Tak kisahlah mana sidang kali lah. Sidang tu apa salah seorang tu cakap. Sekarang macam ni yang saya belajar lah waktu saya masuk debat dekat universiti makin. Bila kita tengah bercakap, orang bangun. Izin laluan, dia kata macam tu. Jadi saya sebentar yang berhormat sebentar. Macam tu masa saya debat main. Yang saya belajar lah macam tu. Orang dah suruh baca Fatihah memekak lagi, tak hormat tuan-tuan, adab tak ada. Itu cerita kan? Dan benda ni dilihat oleh semua orang. Jadi orang akan pandang apa tuan-tuan? Orang pandang apa? Itu sebabnya. Balik kembali, balik semula. Kalau kita dah terlajak, balik semula tuan-tuan. Reverse balik kembali kepada Allah. Nak tengok, buka balik apa yang Nabi sarankan dalam khutbah yang terakhir Nabi. Tengok balik. Nabi sebut kepada sesiapa yang datang pada hari ini, sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku boleh bersama dengan kamu semua lagi pada hari, seperti mana hari ini.
Dan apa yang aku sampaikan hari ini, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Mudah-mudahan mereka lebih memahami daripada kamu yang mendengar sendiri daripadaku pada hari ini. Nabi dah pesan. Seperti mana kamu sesungguhnya kamu ni ada hak pada orang lain pun ada hak ke atas kamu. Setiap harta kekayaan kamu itu ada hak orang muslim yang lain. Dah pesan. Sesungguhnya segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi dah sebut. Kan? Cuba cek balik bank kita pakai bank mana. Tak kira lah bank Rimau ke, bank Cimbank ke, tak kira lah mana bank kita pakai. Bank-bank yang kita pakai ni kebanyakan dah ada produk perbankan Islam. Kalau masih lagi ada nilai-nilai interest dekat dalam tu, berasihan copek tuan-tuan. Ada orang yang cakap, betul lah sistem tu tak ada interest. Bank Islam punya sistem tu, perbankan Islam tu tak ada interest, tapi dia punya cas perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Ayat dia, lagi baik pakai bank biasa tu, suruh dia ngucap balik semula. Sebab tu bukannya Samsul Debat punya hukum, tak ada. Memang Allah Ta'ala punya hukum tu tuan-tuan. Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Apabila mereka telah taat kepada kamu, maka berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan cara baik. Beritahu dah, dengan cara baik. Tu sebab orang lelaki siap buat baju boreh kita beli. Kan perangai kan, beras kita beli kan. Bini nyampuk. Dia beli, kita masak, dah bergaduh. Yang seorang tu lagi teruk. Memanglah dia beli, duit saya bagi, lagi teruk tuan-tuan. Kan? Dia bukan isu dia kita beli ke tak beli tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok betul ikut apa Nabi ajar, Nabi kata apa? Layanlah isteri-isteri kamu dengan apa? Dengan lemah lembut. Kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nampak? Pembantu dan teman setia. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, wanita itu, isteri itu jangan sekali-kali membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah. Kita kena faham maksud tu. Bukan hanya setakat tak boleh masuk rumah. Apa bondo pun orang perempuan kena minta izin suami. Orang perempuan kena ingat, nak masuk syurga mesti redha suami. Suami ni memang tanggungjawab dia besar. Neraka dah confirm. Termasuk yang bercakap ni. Kita ni semua neraka dah tentu punya. Tanggungjawab banyak. Nak masuk syurga ya, nanti lu anak perempuan kau. Boleh semua sikit ke? Okay. Jangan masuk syurga dulu. Kakak kau. Sebab kebetulan kakak tu tak kahwin lagi, dia pun kena tanggung. Jangan masuk syurga dulu. Adalah mak saudara dia pun bawah tanggungan dia. Sebab mak saudara tu dah tak ada sesiapa, kita je waris lelaki yang tinggal. Tanggungjawab. Jangan main-main. Itu sebab orang perempuan, orang lelaki tanggungjawab besar, orang perempuan kena ikut cakap suami. Tapi ikut cara Nabi. Jadi balik-balik nanti tuan-tuan cuba tengok balik. Lepas tu orang cakap, Ustaz, sekarang tempoh-tempoh susah ni Ustaz bagilah tips. Macam mana cara nak senang, Ustaz, nak murah rezeki. Soalan dia tanya. Satu, jawapannya pisang. Jawapannya. Dia kalau pisang dia hantar ke surau, settle tuan-tuan. Tak habis-habis pisang kan, itulah tu. Sebab kata Datuk Ismail Kamus tu mempertahankan kepisangannya kan. Iyo tuan-tuan, maksud dia sedekah. Tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan nak senang, tapi kodokut modal tak nak keluar macam mana? Tuan-tuan nak berubah hidup, sumbek tu dekat tompek yang apa tu yang poti bosi kat tengah tiang tu. Tu peti besi tu memang tabung kan. Cara besar tu tak terdaya dengan kek tu, rasa penuh duit dalam tu. Sepatutnya. Jadi sumbek duit dalam tu. Tuan-tuan nak tengok joki murah tak murah, masuk dia dalam tu. Percaya cakap saya. Lepas sebulan sok betul imam. Betul lah imam. Samsul Debat cakap, iyalah. Lepas sebulan saya masuk duit singgit. Alhamdulillah. Dapat saya projek ni, dapat saya tender ni, dapat saya ni. Anak saya dapat masuk universiti. Alhamdulillah. Orang rumah saya tak ada banyak melawan. Minta telur dadah. Dengan ibu-ibu, amak-amak, ayam semua bagi. Tak macam tu lah cara. Iya cakap ni. Sedekah lah tuan-tuan. Saya tengok kan kebanyakan orang yang boleh lapang dada, relax, cool. Mesti ada sedekah. Cuba tanya. Sedekah. Tak banyak, sikit bagi tuan-tuan.
Sekarang tak ada alasan. Kalau dia semayang daripada rumah pun lah, kata dia tak boleh pergi semayang kat masjid surau. Masuk subuh, Nabi pesan, nak murah rezeki, 2 bono jangan tinggal, Nabi kata. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, sedekah sebelum subuh. Cuba buat. Jom tuan-tuan. Pagi tu, Allahu Akbar, dan subuh tu, pap, transfer online, pap, surau Taman Serai Murni. Serai Maju, sap, RM1. Iya tuan-tuan, saya tak cerita mohong dan saya tengok ni orang kalau menyumbang ni RM1 pergi, RM1. Dan RM1 tu kan ada description dia tu. Dia ada punya description, dia punya reference tu. Dia tulis tu, doakan saya kaya. Bagi RM1 minta kaya tuan-tuan. Tak apalah, tapi betul. Tapi kita jangan cakap, "Alah setakat RM1 tak payahlah." Tuan-tuan tengok cerita Nabil. Nabil waktu saya berbual dengan dia itu. Dia kata, dia dulu waktu dia kerja jadi dispatch, sebelum dia nak jadi kaya macam hari ni lah dia kata. Dia kalau daripada Tompek dia hantar barang, hantar surat tu daripada pejabat nak balik ke rumah, duit minyak mesti RM2. Mesti RM2. Kalau RM1 memang setengah jalan dia kena tolak motor dia. Dia cakap sehari bajet dia RM2 minyak masa tu. Hari tu tak macam mana dia keluar daripada Masjid India kat Kuala Lumpur tu, dia nak balik rumah. Ada seorang minta, dia nak duit. Dia kata Bangladesh minta duit. Dia punya tak ya, dalam poket ada RM2 ni, dia kesian tengok dia mau makan. Dia bagi RM1, dia dah tahu memang dia menolak tuan-tuan. Menolak motor. Dia bagi RM1 separuh jalan dia. Lepas tu memang dia tolak motor dia. Lepas tu tolak motor dia tuan-tuan, ompek hari lepas tu yang dia dapat peluang raja lawak lah apa semua macam-macam rezeki masuk ke dia dan dia kaya ini. Dia cakap, "Kalaulah saya tahu Ustaz," dia kata, "RM1 dah dapat macam ni dia kata, saya bagi RM2, biar saya tolak daripada situ." Nampak ayat dia. Tapi tak ada siapa sanggup dah tuan-tuan. Kan? Ya. Saya itulah kalau orang tanya, sekarang kalau orang tanya kita, "Ustaz bagilah tips macam mana kita nak keluar daripada belenggu ni, sedekah tuan." Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah saja hari ini. Saya ucapkan terima kasih insya-Allah. Nanti balik tengok balik surah Az-Zumar, tengok balik macam mana Allah Taala pesan. Allah Taala kata la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Insya-Allah tuan-tuan dan sekalian. Kita ni boleh keluar, salah satu cara lagi kita nak selamatkan diri kita, salah satu ambillah vaksin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Rasul, pada Allah, pada Rasul, taat juga pada pemimpin yang antara kamu selagi mana dia tak melanggar syariat. Itu je tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih atas kesudian pada malam ini mengundang saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ceramah ataupun ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat dalam program ngaji bareng ini. Semoga apa-apa yang sudah beliau sampaikan, apa-apa yang sudah kita dengarkan, kita semua diberikan kemampuan dan diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk mengamalkan semua yang sudah kita tahu tadi. Dan kita tentunya apabila melakukan apa-apa yang sudah kita dengarkan tadi, menjadi kehidupan kita ke depannya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan itu semua, dengan sebab program ngaji bareng ini, kita semua kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa berhadap-hadapan dengan kita, dengan saya Cak Opek, walaupun saat ini kita hanya bisa berjumpa dalam dunia maya ataupun di dunia YouTube ya. Tapi harapan besar saya kelak kita semua bisa berjumpa, bisa berkumpul dengan Rasulullah, dengan para sahabat Rasulullah, dengan para alim, para ulama, dan juga semua keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan, dan terima kasih kepada Anda yang sudah ngaji bareng sampai selesai bersama saya. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, dan saya doakan semoga Anda diberikan rezeki yang banyak, terus pekerjaannya dilancarkan atau usahanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya bisa menjadi suatu keuntungan bagi kehidupan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.